الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بما نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بما نعمة. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بما نعمة. التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة. نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. Kita dah baca berkenaan dengan orang-orang yang lupa peringatan yang disampaikan. Allah bukakan ke atas mereka itu pintu-pintu segala sesuatu, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang diberikan, kami mengambil mereka itu dengan secara tiba-tiba. Kami menyiksa mereka itu dengan cara tiba mengejut, lalu mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Dan kita cerita dulu dalam sebahagian ayat yang memulakan dengan yang disertakan dengan lam biasanya menguntungkan, yang disertakan dengan ala biasanya merugikan, dan kita dah datangkan beberapa contoh. Baik, dalam ayat ni kata fatahna alaihim, kami bukakan ke atas mereka. Menggunakan ala, menggunakan ke atas, berarti benda yang buruk. Sementara dalam ayat yang pertama dalam suratul Fathi, Allah berfirman, inna fatahna laka fathan mubina. Dalam juzuk 26 surah yang ke-48, nama suratul Fathi yang diturunkan di Madinah, berjumlah 29 ayat. Allah mulakan dengan surah itu dengan perkataan fatahna, tetapi fatahna di situ menggunakan lam. Fatahna laka bukan alaika. Maka fatahna di situ membawa kepada pemberian yang baik. Berbeza dengan fatahna ala, pemberian yang buruk. Inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membukakan bagimu dengan pembukaan yang jelas.
Fataha asal makna dia izalatul ighlaq, menghilangkan sesuatu yang terkunci, sesuatu yang tertutup. Pintu tutup, kita buka, nama fataha. Kalau pintu tu kena kunci, kita ambil anak kunci buka, anak kunci tu nama miftah, alat buka. Kalau cawan gelas ni ditutup, kita angkat penutup gelas, nama dia fataha, buka. Tetapi dalam bab jihad, dalam bab peperangan, perjuangan dan peperangan, fataha itu diterjemahkan kepada makna kemenangan. Fataha dengan arti az-zafaru bil balad, kemenangan ke atas sesuatu negeri, sama ada secara kekerasan atau secara perdamaian, sama ada secara peperangan ataupun selain daripada peperangan. Maka perkataan fataha ini kita jumpa pada ayat 44 surah Al-An'am, kita jumpa pada ayat pertama surah Al-Fathi, kita jumpa juga dalam idza jaa nasrullah di ujungnya wal fathu. Idza jaa nasrullah wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Inna fatahna laka fathan mubina. Jadi Allah cerita tentang kemenangan dalam ayat ini. Kemenangan di sini apa maksud? Iaitu ada dua tafsiran ulama. Tafsiran pertama, tafsiran kebanyakan ulama menyatakan iaitu perjanjian Hudaybiyah. Yang dimaksudkan dengan al-fathu di sini ialah menurut ra'yul jumhur, pendapat kebanyakan ulama ialah perjanjian Hudaybiyah yang berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Sementara pendapat kedua menyatakan al-fathu di situ ialah Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah yang berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Kenapa kebanyakan ulama mentafsirkan perjanjian Hudaybiyah? Hudaybiyah ni nama satu telaga yang ada di tempat itu, maka dinamakan kawasan itu Hudaybiyah. Kerana perdamaian ini, perjanjian ini merupakan punca kepada kemenangan, punca kepada pembukaan kota Mekah. Di segi ilmu balaghah dia panggil al-majazul mursal, itlaq as-sabab 'ala al-musabbab. Jadi yang kedua, Allah Ta'ala guna perkataan fatahna, kami telah membuka, padahal belum berlaku lagi. Dengan perbuatan yang telah lalu menunjukkan kepada ia pasti akan terjadi walaupun ia belum terjadi. Sepatutnya inna naftahu, kami akan buka, kerana tak buka lagi. Tapi Allah Ta'ala sebut kami telah buka. Apabila Allah Ta'ala sebut sedemikian, maka apa yang dijanjikan pasti berlaku. Maka pada tahun ke-8 Hijrah benar-benar terjadi pembukaan kota Mekah. Apa hikmah Allah bagi kepada Nabi SAW kemenangan sehingga berjaya menguasai kota Mekah? Untuk 4 perkara, di mana 4 perkara itu merangkumi dunia dan akhirat. Merangkumi kejayaan dunia dan akhirat, mengandungi anugerah istimewa dunia akhirat. Anugerah yang pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Agar kemenangan itu, dengan sebab kemenangan itu Allah mengampunkan kesalahanmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Apakah Nabi SAW ada salah? Nabi SAW maksum, dipelihara daripada salah. Lepas tu pasal apa sebut salah? Sekiranya ada salah, tidak pasti akan diampunkan. Dan ada ulama mentafsirkan salah di sini dengan arti khilaful aula wal afdal, bercanggah dengan yang lebih utama dan lebih baik. Menurut kedudukan para nabi dianggap salah oleh mereka, padahal bukan salah.
Bertemu antara yang betul dengan yang lebih betul, yang baik dengan lebih baik. Contoh dalam Quran, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Baginda telah bermasam muka ketika datang kepada baginda seorang buta. Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu yang buta mai tanya soalan, Nabi SAW berpaling dan bermasam muka kerana Nabi SAW sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Ada orang kata ni ayat ni turun sebagai teguran kepada Nabi SAW. Betul. Tapi teguran itu bukan teguran yang merendahkan darjat baginda. Bukan teguran itu memarahi baginda, sebagaimana pendapat sebahagian. Teguran itu teguran yang kesian dan sayang kepada baginda. Baginda buat dua-dua betul. Yang pertama, berdakwah kepada musyrik tokoh Quraisy. Yang kedua, berpaling daripada seorang buta. Kerana hak buta ni dah Islam dah beriman dah. Maka baginda menumpukan kepada dakwah kepada yang belum beriman. Maka Quran datang, lebih baik tala belah orang buta ni. Kalau orang buta ni dia main nak ada petunjuk, musyrikin ni dia pun tak mau petunjuk langsung. Maka teguran itu tak sah duk susah diri kamu, menyusahkan, memenatkan diri kamu, ajak puak-puak hak ketegak geng-geng tokoh Quraisy. Lebih baik kamu menjawab soalan yang dikemukakan oleh si buta tadi radhiyallahu anhu. Jadi kata ulama, teguran itu bukan teguran marah, tapi teguran kesian dan sayang. Kesian kat Rasulullah, tak duk pulun sangat dengan puak yang tak betul. Bukti dia macam mana? Bukti macam yang mudah faham. Seorang bapa, seorang ibu dan bapa mempunyai anak. Anak dia nak periksa. Contoh anak kita nak ambil SPM. Anak nak ambil SPM. Mungkin anak kita tu 2 orang kembar nak ambil SPM. Hak seorang ni malas mengaji, malas baca buku, malas pergi sekolah. Hak seorang lagi telajak rajin pula dah. Baca buku sampai tak mau makan, baca buku sampai tidur tak cukup. Maka kita sebagai mak ayah tengok dua-dua tu agak nampak tak sesuai. Maka kita tegur hak pertama. Hang ni malas mengaji sungguh, awak tak pergi baca sekolah, nak periksa nak lulus, tapi buku malas baca, sekolah rajin tuang. Kita tegur anak yang pertama, tegur marah pasal apa? Pasal malas. Hak kedua, pasal telajak rajin, kita tegur, tak sahlah duk baca lama-lama sangat, rehatlah sama. Jaga kesihatan sama. Nak baca buku, baca, tapi jangan sampai kelabu mata, kena rehat mata sama, kena rehat minda, kena berhenti makan, berhenti berehat. Lepas tu baca lah pula. Teguran kita yang kedua bukan pasal marah, tapi kesian kat dia. Hang pulun sampai tak pikir makan, minum, tidur lain kesihatan. Jadi tegur yang pertama marah pasal pemalas. Tegur yang kedua kesian pasal telajak rajin, kurangkan sikit, jaga buat bagi masa sama. Inilah teguran yang kedua, inilah teguran kepada Nabi SAW. Bukan pasal marah, tapi pasal kesian kepada Nabi SAW. Kata ulama, supaya kita beradab dengan Rasulullah. Kita kata, oh Rasulullah pun kena tegur, kena marah. Tak, Allah Ta'ala tegur bukan pasal marah, tapi pasal kasih dan sayang kepada baginda. Kerana baginda melakukan yang mulia, meninggalkan yang lebih daripada itu. Meninggalkan khilaful aula. Macam teguran dalam peperangan Badar. Apabila selesai peperangan Badar, tanya sahabat macam mana nak buat, bermesyarat dengan para sahabat, macam mana nak buat terhadap tawanan Badar. Sayyidina Umar bagi cadangan, bunuh orang semua. Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan, tak payah bunuh. Hak mana yang ada duit kita ambil sebagai tebusan, bayar tebusan. Hak mana tak boleh bayar tebusan, yang ada ilmu sikit, adik batak ngajak membaca dan menulis kepada
anak-anak orang para sahabat. Maka Nabi SAW menerima cadangan Sayyidina Abu Bakar. Tak terima dengan Sayyidina Umar. Turun ayat, sokong cadangan Sayyidina Umar. Cadangan Sayyidina Umar itu lebih lagi. Jadi menegur Nabi SAW, tegur atas dasar bukan marah, tapi kasih dan sayang. Itu teguran Allah kepada Nabi SAW. Itu, maka Nabi SAW pun membaca ayat dan memuji dua-dua sahabat. Puji Sayyidina Abu Bakar, puji Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar ni sikap dia macam Nabi Ibrahim. Sikap dia macam Nabi Isa. Walaupun kaum dia buat salah, fa innahum ibaduk, depa tetap hamba engkau. Mengharapkan keampunan kepada orang yang, mengharapkan petunjuk dan keampunan kepada orang yang musyrik. Sementara perangai Sayyidina Umar dipuji seperti perangai Nabi Musa dengan Nabi Nuh. Nabi Musa pernah minta kepada Allah, jangan engkau matikan mereka. Matikan mereka. Fala yu'minu, sehingga mereka melihat siksa itu. Begitu juga doa Nabi Nuh. Jangan kau biarkan atas muka bumi ini dayyara seorang pun. Nabi Nuh dakwah hampir ribu-ribu tahun, sampai 950 tahun. Tak beriman melainkan 40 orang. Nabi Nuh kata, turun malapetaka siksa kepada mereka, jangan biar ada seorang pun yang hidup. Allah makbul doa Nabi Nuh, main banjir. Allah makbul doa Nabi Musa, mati tenggelam dalam laut. Nabi Musa dengan Nabi Nuh mendoakan kehancuran kepada orang musyrikin dan penentang baginda. Nabi Ibrahim dengan Nabi Isa mendoakan petunjuk dan kebaikan kepada mereka yang musyrikin. Jadi perangai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diumpamakan seperti perangai Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Perangai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu diumpamakan dengan perangai Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Esok nanti kita baca ayat tu. 4 ayat Quran yang menunjukkan pujian Allah kepada Nabi SAW, kepada dua orang sahabat yang memberikan saranan yang berbeza, cadangan yang berbeza terhadap tawanan Mekah, tawanan perang Badar. Jadi kalau ada ayat-ayat Quran turun menunjuk kepada teguran kepada Nabi SAW, teguran itu teguran kasih dan sayang dan kesian, bukan teguran benci dan marah. Kita tegur anak kita malas mengaji, marah dan marah, kerana marah. Kita tegur anak kita kerana rajin mengaji, telajak, kerana kesian ke dia. Dua-dua kena tegur. Hak pertama tegur pasal tak pergi sekolah, malas baca buku. Hak kedua tegur pasal telajak rajin sampai tak jaga kesihatan. Islam ni agama yang sederhana. Sebagaimana Nabi SAW tegur sahabat yang habaq, saya nak qiyamul lail sepanjang malam. Hak seorang lagi kata, saya tak mau kahwin seumur hidup. Hak seorang kata, saya tak mau makan siang hari, saya nak puasa seumur hidup. Nabi SAW kata, aku juga berkahwin, aku juga tidur malam, aku juga ada ketika puasa, ada ketika makan. Teguran kepada sahabat yang nak buat ibadat luar biasa. Nabi SAW bagi tahu, aku orang paling takut pada Allah, maka ikut sunnah Nabi SAW, iaitu tidur sebahagian, qiyamul lail sebahagian. Jangan tidur sampai tak qiyamul lail, jangan qiyamul lail sampai tak tidur. Teguran itu bentuk belas kasihan. Jadi kata ulama, kenapa disebut dosa yang telah lalu? Kerana benda yang menyalahi yang lebih utama ataupun lebih afdal dianggap kesalahan di sisi mereka yang darjat tinggi. Sebagaimana kenyataan ulama yang bermaksud hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang-orang baik itu dianggap keburukan di sisi orang yang lebih hampir kepada Allah. Kita boleh sembahyang 5 waktu jemaah,
boleh semayang sunat qabliyah ba'diyah, sudah kita berasa baik, tapi di sisi orang dekat dengan Allah dia akan anggap tu benda tak baik. Dekat semayang 2 rakaat 4 rakaat tu tak baik lagi kerana depa semayang lebih daripada itu. Kita boleh baca Quran sehari 1 ayat, sehari 1 muka, kita berasa baik sangat dah. Bagi orang yang boleh baca sehari 10 juzuk, dia anggap tu benda tak baik. Yang boleh baca sehari 5 juzuk, dia anggap tu satu kesalahan bila baca sehari semuka, sehari 5 baris. Maka tahap manusia tak sama. Allah sebut dalam Quran, qad alima kullu unasim masyrabahum. Sesungguhnya setiap manusia mengetahui akan tempat minum mereka. Masyrab tak sama. Tempat minum kawan ni tak ni, tempat minum kawan ni tak ni. Kefahaman kawan ni, pegangan kawan ni macam ni, kawan ni pegangan kawan ni macam ni. Jadi orang yang duk baca Quran banyak, dia anggap bila baca Quran sikit satu kesalahan. Kita duk baca Quran bulan puasa saja, bulan lain tak puasa, tak ada rasa salah apa tak baca Quran. Orang yang semayang sunat banyak menganggap tak semayang sunat sikit tu satu kesalahan. Kita hak jenis boleh semayang fardu cukup lah, sunat tak ada langsung, kita tak rasa salah. Jadi Nabi SAW, para Nabi tidak melakukan salah, tapi mereka menganggap tu salah. Bila mereka pergi ke darjat yang lebih tinggi, mereka melihat darjat yang sebelum tu salah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, aku beristighfar sehari semalam 70 kali. Riwayat lain lebih daripada 70 kali, 100 kali. Kerana baginda menganggap sebelum tu agak adalah kurang, hal lebih tu lebih lagi. Maka istighfar kerana yang kurang itu daripada firman Allah, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika. Maksudnya engkau tidak ada sebarang dosa, engkau maksum daripada segala dosa. Itu anugerah yang pertama. Wa ma ta'akhkhar. Anugerah yang kedua, wa yutimma ni'matahu. Allah menyempurnakan nikmatnya alaika, ke atas engkau. Nikmat kepada Nabi SAW iaitu diberikan kemenangan, membuka kota Mekah, menegakkan agama, dan terhimpun kenabian dan kerajaan. Baginda seorang Nabi, baginda seorang pentadbir sebuah kerajaan Islam yang ibu negerinya di Madinah, jajahan takluknya masuk Mekah selepas itu. Mekah ni jadi bertukar jadi negara Islam selepas pembukaan itu. Nikmat yang sempurna. Nabi SAW bukan sahaja jadi imam dalam sembahyang, bahkan jadi pemimpin dalam negara Islam. Itu yang kedua. Dapat buka negara, ijtima'ul mulk wan ma'an nubuwah, terhimpun pemerintahan dengan kenabian. Wa fathil bilad, dan membuka negara. Yang ketiga, wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan memberi petunjuk kepada engkau akan jalan yang lurus, yakni yusabbituka bil fathi ala tariqil qawim. Allah menetapkan kamu di dalam jalan yang betul sehingga kamu dapat membuka kota Mekah dalam keadaan kamu berpegang dan menegakkan ajaran Islam, menyampaikan ajaran Islam, menegakkan syiar Islam yang betul dan lurus. Yang keempat, wa yansurakallahu nasran aziza, dan menolong akan kamu oleh Allah. Allah memberikan pertolongan kepadamu untuk mencapai kejayaan dengan sepenuh-penuh pertolongan, dengan sehandal-handal pertolongan yang tidak ada tolak bandingnya. Ini 4 anugerah yang Allah Subhanahu wa taala bagi berpunca daripada perjanjian Hudaybiyah, yang terjadi beberapa kejadian yang menyebabkan Nabi SAW angkat bawa tentera pi untuk buka kota Mekah. Dan pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami bukakan bagimu wahai Rasulullah SAW dengan pembukaan yang jelas, yang tidak ada keraguan padanya,
iaitu perjanjian Hudaybiyah yang menjadi penyebab kepada pembukaan kota Mekah dan tersebarnya ilmu yang bermanfaat dan tersebarnya iman dan pembukaan kota Mekah. Disebut dengan fi'il madhi, perbuatan telah lalu, menunjukkan ia benar-benar terjadi. Ini satu berita gembira yang Allah bagi kepada Nabi SAW dan orang beriman. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, supaya berhimpun bagimu beserta sifat kamu, berhimpun pada kamu keampunan itu dan kesempurnaan nikmat pada pembukaan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan pertolongan yang hebat. Lalu terhimpunlah bagimu kemuliaan di dua negeri, dunia akhirat, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keampunan itu merangkumi semua yang engkau dipelihara daripada segala kesalahan yang kau anggap salah, khilaful aula, bercanggah dengan yang lebih utama. Kerana melihat kepada kedudukan kamu yang tinggi, orang tinggi nampak benda baik itu tak baik. Orang yang sembahyang sunat sehari 50 rakaat, melihat sembahyang sunat 10 rakaat itu tak baik. Orang yang baca Quran sehari 5 juzuk, melihat baca Quran 5 ayat itu tak baik. Kita jenis tak baca, boleh baca sehari semuka pun, sehari 3 ayat pun rasa baik sangat dah. Sebab kita darjat private, ia pun darjat general. Jadi Nabi SAW maqam kedudukan baginda paling tinggi, hak nampak rendah, hak nampak sikit dari segi ibadat dan sebagainya, mereka nampak salah. Sebagaimana istilah yang kita sebut tadi, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan di sisi orang baik dianggap keburukan di sisi orang yang hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita biasa dengar hadis-hadis sahih bagaimana Nabi SAW sembahyang sampai bengkak kaki, ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bukankah Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan kemudian? Baginda menjawab, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Atasna'u hadha wa qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, atasna'u hadha, wahai Rasulullah, kenapa engkau buat macam ni? Kenapa engkau sembahyang sampai bengkak kaki? Sedangkan Allah dah janjikan keampunan kepadamu dosa terdahulu dan kemudian. Engkau dah tak ada dosa. Awak sembahyang sampai teruk tu ni, sampai pecah kaki, merekah kaki, sampai bengkak kaki, sampai berjam-jam sembahyang. Baginda menjawab, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Baginda syukur di atas anugerah yang paling tinggi. Baginda ibadat luar biasa, berjam-jam sembahyang. Kita boleh sembahyang 2 rakaat 5 minit itu pun betul dah. Kerana kita pangkat rendah, terlalu rendah. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqim wa yansurakallahu nasran aziza. Daripada perkataan ini menunjukkan, ulama buat ringkasan daripada 4 anugerah itu. Yang pertama, tidak ada dosa. Yang kedua, diberikan kesempurnaan nikmat, iaitu menghimpunkan kenabian dengan kerajaan. Yang ketiga, diberikan irsyad wal hidayah, petunjuk kepada tariq mustaqim bitablighir risalah wassaban 'alal haq, dapat menyampaikan Islam dan dapat tetap pendirian dalam kebenaran. Yang keempat, an-nasrul mu'azzarul aziz, kemenangan yang hebat. Wa yumkinul qaul bitta'biril hadis, boleh dikatakan dengan ibarat secara moden, tahaqqaqa bihadzal fathi mafhum siyadatil daulah al-islamiyah wad-dakhiliyah wal-kharijiyah wa istiqlaliha wa zuhurin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sifatil kaunihi hakiman wa imaman fi siyasati wal hukmi ila janibi kaunihi nabiyyan. Dia kata sini, tercapai dengan pembukaan kota Mekah itu kefahaman Islam itu pemimpin negara Islam dalaman dan luaran, dan memerdekakan sebuah negara daripada ikut jahiliyah kepada ikut Quran dan hadis. Dan kejayaan Nabi SAW bersifat seorang hakim dan imam, seorang pemerintah
dan imam fi siyasah, pemimpin dalam politik Islam, wal hukm ila jadi, dan pemimpin dalam menyampaikan hukum, melaksanakan hukum hakam, di samping baginda seorang nabi. Jadi ayat ni ayat politik. Baginda bukan sahaja jadi pemimpin dalam semayang, baginda jadi pemimpin dalam negara Islam. Antara negara Islam yang baginda tadbir ialah Mekah, setelah baginda mentadbir Madinah. Madinah ni ibu negara Islam pada masa itu. Setelah pemerintahan berlaku apabila pemerintahan syirik, kufur di Mekah berpindah kepada Islam, apa yang Allah dah anugerah lagi kepada orang beriman, ayat berikutnya menyatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Allah lah yang menurunkan ketenangan jiwa dalam hati orang-orang beriman. Orang beriman rasa tenang apabila orang Mekah yang dulunya hina Allah dan Rasul, sembah berhala, bertukar menjadi kasih kepada Allah dan Rasul dan beriman. Dulu puak ni lah duk bunuh para sahabat, puak ni lah yang duk hina Allah dan Rasul. Bila dah kehinaan itu terhenti, orang beriman rasa tenang. Berapa tahun lepas kita sedih dan marah bila ada orang-orang bukan Islam hina Islam dalam Facebook. Duk sebulan dua muncul pula. Duk sebulan dua muncul dak. Lah ni reda dah, tak apa dengar dah. Kita rasa lega. Dulu kita tension. Pasal apa? Saat orang kafir anu hina, saat orang kafir ni hina. Apabila pemerintahan bertukar daripada pemerintahan musyrikin Mekah kepada pemerintahan Nabi Muhammad SAW, orang Islam yang mentadbir Mekah, maka tenang orang beriman dengan sikap yang berlaku di Mekah selepas itu. Bila orang-orang bukan Islam banyak yang jatuh daripada pemerintahan, naik orang Islam yang ramai, maka orang bukan Islam tak berani hina macam mana masa mereka hina dulu. Maka Allah bagikan rasa lega sikit kat hati kita berbanding dengan orang bukan Islam yang jadi pentadbir. Pasal apa lagu tu? Zaman Rasulullah dah berlaku lagu tu, berlaku juga di zaman belakang. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan ketenangan jiwa dalam hati orang beriman. Setelah pertukaran Mekah daripada tempat manusia benci dan hina ajaran Islam, bertukar menjadi beriman, kasih dan sayang kepada Allah dan Rasul, menyertai peperangan Hunain, membela Islam. Setelah itu semakin kuat iman mereka setelah Nabi SAW bagi harta rampasan perang, unta dan sebagainya, hak ketua-ketua tu, jadi kuat iman pasal dapat pemberian yang banyak. Setelah itu Islam berkembang dan kekal di kota Mekah. Jadi ulama sebut, apa hikmah Allah iring ketenangan jiwa setelah cerita tentang kemenangan? Kerana apabila Islam, orang Islam tu lebih ramai menguasai sesebuah tempat, orang kafir tak berani hina Islam. Bila orang Islam sikit yang menguasai ataupun yang mentadbir, orang kafir yang ramai, ketika itu orang kafir bawah-bawah berani hina maki hamun Islam. Bila Nabi SAW dah menguasai tempat itu, orang musyrikin dah tak berani hina Islam. Bahkan mereka mendapat petunjuk Allah, mereka jadi orang beriman. Ini di antara pengajaran yang dipetik daripada pembukaan kota Mekah yang disebut oleh ulama di dalam menghuraikan ayat ini. Maka kita sebagai orang Islam kena berusaha agar yang mentadbir kita ramai orang Islam. Bukan orang Islam sikit, orang kafir ramai. Kalau orang kafir ramai pada orang Islam, akan menyebabkan hati kita resah, tak sedap hati, kerana melihat bagaimana sebahagian orang Islam, sebahagian orang bukan Islam yang berani maki hamun Nabi Muhammad SAW, berani hina Islam tanpa ada rasa takut, kerana mereka rasa mereka kuat. Bila mereka dah rasa tak apa kuat, baru sengak
haduk maki hamun yang kita duk lihat pada ketika orang Islam kurang menjadi pemimpin, orang kafir lebih ramai. Jadi kita kena berusaha agar orang Islam lebih ramai mentadbir negara Islam yang majoriti rakyat dia orang Islam ramai, supaya tidak bertukar jadi orang kafir naik atas ramai, orang ditindah, orang bukan Islam, orang Islam tanpa ada rasa takut. Ini pengajaran yang besar yang disebut daripada tafsir ayat surah Al-Fath. Wallahu alam. Saya ada pukul 9 ada pengajian Paksi. Jadi kita berhenti tanya dulu. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.